Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, terima kasih kerana terus setia bersama TV Al-Hijrah. Anda bersama saya Adi Harman Marzi dalam siaran khas 60 minit bersama. Dan hari ini kita bersiaran di luar studio, bukan di studio sebagaimana lazimnya. Kita di sebuah pejabat yang boleh saya umpamakan sebagai macam Oval Office di The White House di Washington, tapi kini di Malaysia lah. Dan kami sebenarnya para penonton sangat berbesar hati kerana tetamu khas pada rancangan kita pada episod kali ini adalah individu yang pengalamannya terlalu luas, seorang tokoh yang menjadi saksi kepada perjuangan menuntut kemerdekaan dan fasa-fasa pasca kemerdekaan hingga perancangan pembangunan dasar-dasar ekonomi dan sebagainya. Ramai mengenali juga sebagai seorang tokoh politik yang sudah lali dengan sepak terjang politik, silat politik, tai chi politik dan sebagainya. Jadi tanpa menguasa, saya perkenalkan negarawan berusia 86 tahun Yang Mulia Tengku Tan Sri Razali Hamzah, atau lebih mesra disapa dengan Kuli. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Sihat Tengku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengku, kita pasti walaupun Tengku telah orang kata veteran dalam politik, Tengku tidak sepi daripada politik dan pastinya sedang memerhati senario politik semasa di negara ini. Dan mungkin nak tanya juga sebagai soalan pertama, apa yang selepas PRU 15 Tengku gagal mengekalkan kedudukan di Gua Musang, apa yang Tengku lakukan sekarang? Tadi saya jalankan tugas saya seperti biasa, melayan tuntutan rakyat yang menghantar wakil-wakil untuk menyelesaikan masalah mereka, sama ada persekolahan anak-anak ataupun soal kebajikan mereka dan di kampung mereka. Tapi yang saya berhadapan sekarang ini ialah masalah kos hidup. Ia menjadi persoalan yang terbesar. Walau siapa kata apa pun, ini menjadi bebanan kepada rakyat kita, kerana ramai di antara mereka tidak mempunyai pekerjaan sepenuh masa, dan ramai juga yang lulus sekolah, lulus universiti pun tidak mempunyai pekerjaan tetap. Bukan beratus ribu, juta jumlahnya. Jadi kalaulah ini dititik beratkan oleh kita bersama, masalahnya besar. Bukan masalah pada masa ini saja, tetapi masalah masa depan. Kerana kita akan kehilangan tenaga dan generasi yang boleh berfikir untuk masa depan negara itu sendiri. Untuk peringkat permulaan ni, kita nak tanya juga sebab tadi pastinya ramai yang sedang mendambakan nasihat daripada Tengku sebagai seorang yang berpengalaman. Tengku 12 penggal di Parlimen, di Dewan Rakyat sebagai ahli Parlimen Gua Musang. Dan akhirnya tahun lepas, kira-kira setahun lepas, terpaksa akur dengan kekalahan tipis 163 undi kepada calon PAS ketika itu. Tapi kita lupakan tentang peristiwa itu. Nak tanya Tengku, bagaimana Tengku mengekalkan 12 penggal tu? Kalau ikutkan perkiraan daripada 1994 hingga 2022, hampir separuh abad Tengku sebagai ahli. Saya rasa tidak ada rahsia untuk nak mengekal kedudukan di mana-mana kawasan. Barangkali setara akan tanya saya mengapa saya tak menang di pilihan raya umum yang lepas. Tetapi sebenarnya kalau kita bekerja sepenuh masa dan menghampiri rakyat tanpa kira siapa, untuk membantu mereka dalam kehidupan mereka, dalam apa lapangan sekalipun, sudah tentu mereka akan memberi penghargaan dan juga penghormatan kepada kita. Itu sebab orang macam almarhum Tengku Abdul Rahman sebagai pemimpin utama kita, Tun Razak, dikenang oleh mereka. Kerana walaupun mereka tak berjumpa dengan semua anggota rakyat, tetapi mereka rasa dapat tanah, dapat pekerjaan, dapat hantar anak ke sekolah, dapat beasiswa untuk anak dan sebagainya. Mereka rasa ini adalah sebahagian daripada tangan mereka ini yang sampai kepada mereka. Kerana apa juga keluhan dan jeritan mereka memang dirasai oleh pemimpin-pemimpin seumpama itu. Dan saya rasa kita di peringkat bawah
boleh menjalinkan hubungannya rapat kalau kita senantiasa memikir perihal mereka. Tak perlu kita berada di tepi rumah mereka hari-hari ataupun berada bersama dengan mereka di kedai kopi. Tetapi asalkan kita ingat dan apa juga rayuan yang disampaikan kepada kita, kita bertindak dengan cepat supaya dapat menyelesaikan masalah mereka. Kecil bagi kita tapi besar bagi mereka. Dan barangkali itulah pertalian saya dengan rakyat yang ada di Gua Musa menyebabkan mereka tiap kali saya hadir di majlis-majlis mereka, mereka menyanjungi kehadiran kita semua. Dan apabila ada pilihan raya, bagi mereka yang tak lupa dia akan mengundi, menyokong. Bukan saya sebagai peribadi tetapi perjuangan yang dibawa oleh pihak saya dan rakan-rakan saya. Betul. Tengku, politik tu very dynamic. Politik tu berubah-ubah ikut kesesuaian. Tengku sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam politik tanah air, macam mana Tengku melihat perbandingan perjuangan politik dahulu dan masa kini? Mungkin ada perbezaan sebab dulu mungkin musuh menjadi kawan, kemudian teman menjadi seteru. Komen Tengku. Ada betul, ada tak betul. Tetapi sepanjang saya lihat, kalau dulu rakyat kita, ambil kedudukan rakyat kita dulu, tidak ramai bersekolah, tidak ramai dapat membeza antara satu dengan dua atau baik dengan tak baik. Tetapi sekarang ini bezanya rakyat kita sudah dapat bersekolah, dapat sampai ke universiti, sampai jadi PhD, dapat PhD dan sebagainya. Dah boleh disifat sebagai terpelajar dan mempunyai ilmu dan boleh membeza. Seperti saya kata tadi, dulu tak dapat membeza. Zaman Tengku boleh katakan peratusan yang tinggi. Orang yang tak boleh membaca, menulis, tak dapat membeza seperti yang saya kata. Tapi sifat sebagai manusia, sifat sebagai umat Islam, dia dapat membeza haram, halal, baik, tak baik. Jadi lain sikit penilaian yang diberi kepada kehidupan mereka sekarang ini. Standard of living pun berbeza. Daripada dulu dengan sekarang. Tapi bukan salah rakyat, bukan salah sesiapa. Ini kerana pengaruh daripada perubahan-perubahan yang berlaku. Bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Menekan kepada kehidupan rakyat itu sendiri. Dan saya dapat melihat kalau dulu penekanannya adalah kepada ideologi, iaitu ideologi, kalau di zaman saya itu kuat menekan kepada socialism, nak sama ratakan orang supaya yang tidak berada akan berada dan yang berada nak dikurangkan seolah-olahnya supaya sama dengan orang yang mengecapi kepahitan hidup. Tetapi sekarang penilaian tu lain. Penilaian tu what are you? What am I? Tapi tak ada macam tu. Jadi saya cukup hairan mengapa ada perubahan ini. Jadi ketamakan tu sudah menguasai pemikiran rakyat sekarang. Ada private jet, saya tahu ada orang yang di Malaysia ni ada 2 private jet. Nak ke mana tak tahulah. Kalau Gua Musa Kota Baru tak boleh pergi. Tidak ada airport. Tapi lagak tu, cara tu, style hidup dia tu, nak membezakan dengan orang lain. Contoh, saya kalah pilihan raya baru-baru ini. Bukan kerana saya bertindak berbeza daripada dulu. Saya layan rakyat seperti biasa. Saya tak berubah daripada mula saya masuk gelanggang politik sampai sekarang. Itulah juga cara saya. Tak ada beza. Dulu pun orang tawar saya bertanding di Kota Baru misalnya, di keliling-keliling rumah saya di Kota Baru. Tapi saya tak mahu, saya pilih Gua Musang, iaitu Ulu Kelantan. Tak ada jalan, tak ada apa. Sebenarnya peluang itu diberi sama kepada semua orang. Tetapi tak perlu kita lupa daratan dengan kita
tidak menyedari diri kita bahawasanya ada orang yang susah. You jangan fikir you tu lebih pandai pada orang. Itu nak beri keinsafan kepada kita bahawasanya kita tak boleh melebihi daripada orang. Semua ni datang daripada Tuhan. Betul. Allah kurnia kepada kita segala kebijaksanaan, segala kebaikan, segala kemewahan yang kita dapat nikmat. Ya. Jadi itu semua jangan fikir kita punya perolehan sendiri. Tidak. Itu kerana Tuhan nak kurnia kepada kita. Itu dia mutiara kata penting daripada Tengku. Para penonton, kita nak berehat sekejap. Kita akan nantikan lagi jawapan-jawapan menarik dan eksklusif daripada Tengku. Berehat seketika. Baik, kembali dalam 60 minit bersama khas. Saya bersama dengan negarawan ulung Tengku Razali Hamzah ataupun Kuli. Tengku, okey? Ya, Alhamdulillah. Tengku, sepanjang karier politik dan kepimpinan Tengku biasanya kita tahu menjadi individu yang sangat penting dan sangat dipercayai oleh mantan-mantan Perdana Menteri almarhum Tengku, almarhum Allahyarham Tun Razak, dan saya rasa berdasarkan pengetahuan saya lah, Tengku pernah ditawarkan jawatan-jawatan sangat besar, jawatan nombor 1. Boleh Tengku beritahu kami apa yang kami tak tahu? Ya. Yalah, saya tak pernah cerita hal ni. Tapi kalau you tanya dan saya kena jawab dengan ikhlas, saya ceritalah. Silakan. Untuk ingatan sejarah mungkin. Selepas Tun Razak meninggal dalam tahun 76, saya pun baru tinggal dia di London. Saya dipanggil ke London jumpa dia. Di saat akhir dia sakit di London. Saya balik dan selepas tu kita semua berpakat sesama kita angkat Tun Hussein On sebagai pengganti Tun Razak. Layaklah dia menjadi pengganti kerana dia sudah pun diasuh sebagai timbalan kepada Tun Razak buat seberapa ketika, dan dapat orangnya boleh diterima, orangnya very strict, orangnya mempunyai integriti yang tak boleh nak dipersoalkan lagi, orangnya ikut peraturan. Kita angkat dia sebagai Perdana Menteri. Dan siapa nak diangkat sebagai timbalan? Ada 3 orang yang memegang jawatan kanan pada ketika itu dalam Parti UMNO. Tumpuannya kepada saya ketika itu kerana saya lebih kanan. Saya jadi naik presiden lebih dulu daripada Tun Dr. Mahathir pun. Dan dalam pengundian pun saya jauh meninggal Tun Dr. Mahathir yang ditentukan oleh Perhimpunan Agung ketika itu. Tetapi saya tidak berada dalam kabinet dan saya tidak beristeri. Dan saya pada masa itu sibuk dengan rundingan untuk nak dapat balik minyak untuk negara kita. Jadi saya runding dengan Tun Rahman Yaakob dan beberapa kawan kenalan rapat saya untuk mendapat nasihat yang ikhlas daripada mereka. Dan mereka pun setuju dengan pendapat saya. Saya kata saya muda, terlampau muda. Saya pun baru 30 lebih umur. Jadi saya kata tak layak saya menjadi timbalan Perdana Menteri. Saya kata baiklah kita cadangkan Dr. Mahathir. Nampak dia orang yang berbakat. Nampak pelajar-pelajar universiti pun minat kepada dia. Dan ini harapan untuk orang muda di generasi akan datang. Jadi saya pun menyokong. Saya kata kalau itu dapat dipersetujui, dan mungkin kita boleh kemuka kepada Tun Hussein. Tak usahlah timbang saya ataupun sesiapa yang lain. Jadi atas maudhu' itulah kita bertiga jumpa Tun Hussein dan kata sepakat, saya beritahu kepada Tun Hussein, kata kita sudah bersetuju nak angkat
Dr. Mahathir sebagai Timbalan Perdana Menteri kalau dia bersetuju. Kalau kita angkat Dr. Mahathir, mungkin boleh kita usahakan bersama pembangunan tanah air kita dan menyediakan satu keadaan baru bagi generasi baru pula selepas peninggalan Tengku Tun Razak daripada kepimpinan negara. Ya, itulah tujuan kita. Jadi nampaknya dapat diterima walaupun Tun Hussein tak berapa setuju dengan pandangan itu sebab dia dengan Dr. Mahathir tak berapa ngam, tak berapa ngam. Tapi kita tak pedulilah. Kita rasa ini kepentingan nasional lebih penting daripada segala-galanya. Dan kita tiada perasaan diri. Tidak kata saya nak jadi orang besar ke nak jadi orang berpengaruh. Itu tak ada. Tak ada dalam pertimbangan kita. Kita fikir soal negara, soal masa depan negara. Bagaimana yang perlu dilakukan oleh kita. Dan nampaknya kita sepakat angkat Tun Dr. Mahathir. Dan ada satu ketika lagi selepas Tun Hussein selepas dia jadi Perdana Menteri, melalui pembedahan jantung di London. Saya tak tahu Azizan, iaitu ketua setiausaha sulit dia, menelpon saya dari London. Dari sini, menerima telefon daripada Tun Hussein yang ada di London. Minta supaya saya membaca satu ucapan ringkas untuk mengucap terima kasih kepada mereka yang mungkin akan datang ke airport menyambut kepulangan Tun Hussein dari London. Dia akan balik dalam 3-4 hari begitu lagi lah. Saya kata mengapa tak suruh Dr. Mahathir? Kerana Dr. Mahathir ialah timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO. Tak patut saya ditugaskan perkara ini. Jadi katanya Azizan, dia kata nampaknya Tun Hussein tak mau berunding dengan sesiapa. Inilah harapan dia. Dia minta Tengku sendiri baca ucapan ini. Jadi saya pun heran. Saya tak mau ganggu Hussein lah. Saya tak mau telefon kat dia kerana dia baru bedah jantung. Jadi dia sampai balik, kita terima cik selepas saya baca ucapan dia tu, mengatakan Tun Hussein nak jumpa Dr. Mahathir dengan saya. Jadi kita pergilah ke Sri Taman. Sampai-sampai je di Sri Taman, Hussein kata dia nak bagi berita tak baik kat kita, ke kita berdua lah. Kerana kita dianggap senior dalam kerajaan. Jadi dia kata I nak berhenti, dia kata. I nak berhenti dalam masa terdekat ni, dia kata. Kerana dia kata selepas dia melalui pembedahan jantung, memori dia tak baik, dia kata. Jadi itu sebab I nak berhenti, dia kata. I tak boleh carry on. Faktor kesihatan. Itu dia cakap. Dia tak cakap soal kesihatan ke apa. Dia kata saya nak berhenti. Jadi selepas dia beritahu kat saya begitu, kat kita berdua begitulah, dia kata boleh ke you ditanya saya bekerjasama dengan Dr. Mahathir? Saya kata kita duduk kerjasama selama ini pun. Kata saya sokong Dr. Mahathir jadi timbalan Perdana Menteri. Dan kata tak ada masalah bagi kita semua. Jadi dia kata I tanya you ni begini, I nak berhenti, I nak you ganti I. Kata macam mana? Saya panggil dia Captain. Kalau private saya panggil dia Captain, Captain Hussein. Masa kita di universiti lagi, kita panggil cara itulah saya panggil dia Captain Hussein. Jadi saya kata, Captain, macam mana saya nak ambil alih jawatan ini, sedangkan Dr. Mahathir dah jadi timbalan Perdana Menteri hampir lebih satu penggal. Jadi sekarang nak suruh orang lain pula ganti. Ui, ribut dalam parti. Saya kata tak boleh kita nak menimbulkan masalah yang baru dalam parti. Kita hadapi banyak masalah. Kita kata, jadi dia kata you fikir betul-betul, dia kata I nak buat pengumuman very soon. Jadi selepas tu Dr. Mahathir cakap, dia kata kalau macam tu kita kena running soal parti lah macam mana. Dia kata. Betul. Saya kata pulanglah, kata
Tapi atas Tun Hussein, tapi saya sendiri kata saya tak layak nak ambil alih sebagai Perdana Menteri. Dan akan timbul banyak masalah. Mungkin kita boleh hadapinya, tetapi barangkali ini menjadi masalah yang besar, bukan saja kepada kita tetapi kepada negara juga. Jadi atas pemikiran itulah kita pun rasa elok Tun Hussein memikir semula soal ini. Jadi katanya Tun Hussein, you fikir baik-baik. Jadi selepas itu saya bercakap dengan Dr. Mahathir. Saya kata, you might continue as Timbalan Perdana Menteri, and then kalau Tun Hussein izin, you should take over from him. Jadi pengganti dia. Dan dia pula tawar kat saya, dia kata, kalau gitu you jadi my deputy. Katanya Dr. Mahathir. And then you should come in as my deputy president as well, dia kata. Saya kata itu terpulang kepada Tun Hussein lah. Saya kata I'm not concerned about jawatan so much. Tapi sekarang tumpuan saya kepada minyak. Saya nak minyak, nak balik minyak. Itu antara orang kata eksklusif lah perkabaran ataupun cerita daripada Tengku. Tengku, kita nak berehat sekejap. Lagi jawapan eksklusif akan Tengku kongsikan sebentar lagi. Rehat sekejap. Baik, masih bersama saya Adi Arman. Kita bersama dengan negarawan Tengku Razali Hamzah ataupun Kuli. Tengku, Petronas adalah syarikat gergasi negara dan Tengku adalah pengasas dan pernah jadi pengerusi dan juga CEO kepada Petronas yang dilantik oleh Allahyarham Tun Razak sekitar 74. Dan saya, berdasarkan pembacaan saya, Tengku diarah untuk pergi explore ke luar negara sampai ke Amerika Syarikat, mengkaji industri minyak di Esso, Caltex, di Dallas, Houston dan sebagainya. Pengalaman itu pastinya sangat bermakna kerana Petronas hari ini menjadi satu jenama yang sangat gah. Permulaannya bagaimana, Tengku? Dia sebenarnya saya cadang nak dapatkan kawasan-kawasan minyak yang diserah balik oleh Shell kepada kerajaan kita di bawah perjanjian concession yang British buat dulu sebelum kita merdeka dengan syarikat Shell untuk parti UMNO. Kerana saya masa menjadi bendahari UMNO susah mendapat bantuan dan derma daripada orang ramai. Lagipun saya tak suka nak pergi tunggu orang nak dapat 200,000, 100,000 untuk UMNO. Sedangkan kita nak jalankan kerja ni untuk faedah orang ramai, untuk faedah negara. Saya duk harap kita dapat bantuan dengan mudah, tetapi susah nak dapat duit. Dan kitanya di bawah pimpinan Tun Razak ketika itu mau melihat supaya satu punca keuangan saja akan membantu semua pihak. Jadi saya ditugas cari duit untuk membiayai segala kegiatan MCA, MIC dan parti-parti lain yang bergabung dengannya. Jadi saya pun jumpa Tun Razak. Saya kata kalau sudi beri saya usahakan permohonan untuk mendapat kawasan minyak yang sudah diserah balik, yang tak dimiliki oleh sesiapa pun. Dan kawasan ini banyak yang diserah balik oleh syarikat Shell. Tetapi Tun Razak tak mahu bersetuju dengan pandangan saya. Dia kata, you have got to work hard. Dia kata, you kena cari duit untuk parti kerana kita banyak aktiviti nak buat. Jadi akhirnya dalam Perhimpunan Agung UMNO yang diadakan berikutan dengan itu, saya dipanggil oleh Tun Dr. Ismail. Dia kata, I heard you nak ambil minyak yang diserah balik, kawasan minyak
yang diserah balik oleh Shell. Ialah saya kata saya nak ambil itu supaya dapat kita usahakannya secara joint venture dan dapat cari keuntungan sikit untuk membiayai kos aktiviti parti. Kata Tun Razak, dia kata kalau gitu awak nak UPK, cara mana dapat kita guna kawasan-kawasan ini untuk negara pula, dia kata, tidak untuk parti. Dan mungkin dia kata daripada pertumbuhan ekonomi itu dapat kita cari derma dengan mudah. Betul. Jadi saya kata tak apalah, saya akan cuba usahakan. Jadi saya balik tu, saya fikir, saya kata kalau macam ni saya sendiri boleh minta minyak ni. Tak perlu kerajaan, tak perlu badan kerajaan. Oh, kalau saya minta minyak ni dengan saya punya perancangan, saya dah jadi bilioner dah. Sebab kerajaan kawasan ini dah setengah balik, tidak dimiliki oleh sesiapa. Tetapi saya fikir parti kita nak kepada bantuan. Betul. Nak kepada bantuan supaya dapat kita beri penerangan kepada rakyat dan menyuburi parliamentary democracy yang nak kepada sokongan parti-parti yang ditubuh secara demokratik untuk kesejahteraan rakyat supaya mengekalkan prinsip-prinsip demokrasi di mana rakyat mempunyai suara yang lebih dalam perhitungan masalah-masalah dihadapi oleh negara. Jadi oleh kerana itu kita teruskanlah dengan usaha supaya kita wujudkan satu badan. Dan saya runding dengan orang yang pertama saya runding ialah Tun Rahman Yaakob. Dia Ketua Menteri Sarawak ketika itu. Dan dia sahabat rapat saya lah. Dan dia pun runding dengan kabinet dia di Sarawak. Tak berhenti. Dia runding dengan rakan-rakannya di Sarawak supaya mendapat kata putus bagaimana dapat kita mengguna minyak yang ada. Tapi ini bukan dalam perairan Sarawak atau perairan mana-mana negeri dalam persekutuan kita ini. Ini di dalam economic zone, di luar daerah perairan negeri-negeri yang ada di Malaysia. Walaupun begitu, kita minta Tun Rahman bagi penjelasan dan bagi kata putus. Dan cadangan dia jugalah supaya diadakan satu badan dan satu badan ini mesti dimiliki oleh rakyat Malaysia menerusi kerajaan Malaysia dan dia mahu supaya dikekalkan bayaran yang dinamakan royalty sebenarnya, tidak royalty, cash payment kepada negeri-negeri di mana adanya minyak ataupun terjumpanya minyak berhampiran dengan sempadan negeri-negeri berkenaan. Jadi kita bayar. Kepada kerajaan pusat pun kita bayar 5%. Saya pun sign agreement dengan kerajaan pusat. Sama juga dengan negeri-negeri lain. Jadi Petronas duduk di atas untuk menjaga khazanah ini. Ini khazanah rakyat, tidak sesiapa punya. Tidak kerajaan pusat punya, tidak kerajaan negeri punya. Tetapi dibentuk sebegitu rupa kerana kita nak sokongan daripada parlimen. Itu penting. Sokongan daripada parlimen membayangkan bahawa kita bersatu dan kita tak boleh diusik oleh mana-mana pihak. Petronas ini akan memberi signal kepada seluruh dunia bahawasanya kita adalah di antara negeri-negeri yang memiliki khazanah rakyat yang tak boleh diguna sebagai alat politik untuk memecah belahkan sesiapa. Jadi itulah kekuatan kita. Minyak ini penting. Sebab minyak tak dapat dijadikan sebahagian daripada aset negara semasa Tengku Abdul Rahman merdeka, merdekakan negara kita. Dalam tahun 57 apabila kita merdeka, minyak sudah pun diberi kepada Royal Dutch Shell oleh British yang berkuasa negara kita ketika itu. Jadi ini orang lupa ni. Maknanya Tengku Rahman dapat kemerdekaan tanpa minyak. Tanpa minyak. Tetapi kita bukanlah runding dengan Brunei apabila nak tubuh Malaysia kerana kita nak minyak dia, tidak. Tetapi minyak tu takut jadi bahan
perbalahan, Ya, betul. bahan pertikaian. Kerana mencurah-curah Allah kurniakan kepada kita menerusi minyak yang dibagi kepada kita. Tetapi alhamdulillah, nampaknya saya bernasib baik dapat pilih pegawai-pegawai yang mempunyai integriti yang baik, supaya diurus syarikat itu dengan baik. So inilah khazanah tanah air yang perlu dijagakan. Baik, para penonton, kita nak berehat sekejap. Akan ditanya lagi soalan kepada Kuli selepas ini. Baik, para penonton, tadi kita dengar ulasan panjang lebar tentang sejarah dan kepentingan khazanah negara itu Petronas. Banyak usaha dilakukan oleh Tengku Razali sendiri ataupun Kuli dalam memastikan keberhasilan dan keuntungan Petronas dicapai, dan usaha itu sebenarnya banyak bersandarkan kepada usaha Kuli sendiri. Kenapa tak dinamakan Razali Oil ataupun mungkin sebab itu usaha yang dilakukan oleh Nanti kawan gelar saya orang minyak pula. Tapi selain Petronas, kita difahamkan banyak lagi syarikat yang Kuli sendiri terlibat selangsung untuk take over, contoh macam Gatri, Samdabi. Mungkin boleh dikongsikan juga. Dan syarikat itu masih wujud sampai sekarang dan menjana keuntungan. Sebenarnya apabila kita lihat kepada kemajuan yang kita capai, Felda misalnya, kita dah buka beribu hektar tanah dan dapat kita beri tanah secara tidak langsung kepada orang yang tidak bertanah, ratus ribu juga orangnya, dan dapat beri sokongan kepada sokongan kepada ratusan ribu orang yang terlibat dengan industri yang dicetuskan oleh adanya Felda. Itu satu kemajuan yang tak dapat ternilai besarnya sokongan daripada Felda. Begitu juga dengan minyak. Minyak juga telah mencetuskan kemajuan yang luar biasa. Bahkan kita tak bankrupt sekarang kerana kedudukan duit ataupun harta yang dapat dikumpulkan oleh Petronas daripada pendapatan yang hasil jualan minyak. Kita tak mungkin bankrupt. Kita dulu ada perjumpaan 2 minggu, 3 minggu sekali, iaitu 3 orang, iaitu almarhum Raja Tasri, Raja Tun Moha, Allahyarham Tun Ismail Ali, bekas Governor Bank, dan saya. Kita selalu pergi minum teh di kelab Royal Selangor Club dan berbuallah mengenai tanah, aset negara dan sebagainya. Jadi terbit pandangan bahawasanya kita mesti tambah aset kita ni. Kita, kebimbangan kitanya, kalaulah ini semua dimiliki oleh syarikat-syarikat yang dapat listing, sama ada di London ataupun Singapura ataupun KL Stock Exchange ataupun Hong Kong Stock Exchange, kemungkinan ini akan diambil orang oleh pemodal-pemodal luar yang beli jual share di stock exchange ini. Jadi kita akan hilang aset ini kerana dimiliki oleh orang lain menerusi syarikat yang dijual sahamnya di stock exchange tadi. Jadi oleh kerana itu kita rasa apa yang ada kepada kita yang dimiliki oleh rakyat secara langsung macam Felda dan sebagainya tak mencukupi bagi kita. Tak mencukupi. Bukan tamak, tapi kita bimbang. Itu saja. Sebab yang kita tengok yang tertanam dengan kelapa sawit banyak yang dimiliki oleh Samdabi di bawah syarikat yang dinamakan Consolidated Plantations. Banyak yang dimiliki oleh Guthrie. Berpuluh ribu ekar, bahkan beratus ribu ekar. Dan banyak lagi syarikat-syarikat lain, Harrison Crossfield dan sebagainya, Power State.
Ini tak masuk syarikat-syarikat yang dimiliki oleh syarikat-syarikat yang diusaha oleh orang Tionghoa, orang Cina. Jadi apa yang dimiliki oleh Felda ni kecil, tapi kita tak cukup tanah lagi. Jadi kalau kita nak minta kerajaan negeri bagi tanah yang lebih, apa pula peranan kerajaan negeri? Dia nak bagi ke tanah kepada penyokong-penyokong dia dan mereka yang mendokong dia di negeri-negeri masing-masing. Tak ada tanah, tak cukup tanah. Jadi itulah sebab kita ke Sumatera, kita ke tempat-tempat lain untuk nak melebarkan kita punya perniagaan ataupun perusahaan. Jadi itulah terbitnya idea, okey, dah Hamid ada masalah. Chairman dia menghadapi kes di mahkamah. Jadi kita rasa kita tak boleh lepas begitu saja. Dan shareholder dia telah hantar orang dari England nama Bywater untuk memimpin. Dia tahu apa mengenai plantation dan sebagainya. Orang kita lebih tahu. Kita ada pengalaman. Kita dah tengok hari-hari plantation dalam negara kita. Dan kita cekap memimpin dan mengendalikan syarikat-syarikat seumpama ini. Jadi kita rasa kita boleh ambil alih dan kita mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian. Itu sebab kita ambil alih Guthrie, kita ambil alih Saib Dhabi. Tak usah soal lah method tu. Macam Don Reid dan sebagainya, itu method saja, cara nak mengambil alih. Tetapi dasarnya kita rasa mana yang boleh, kita mesti kontrol syarikat-syarikat ini yang kontrol kita punya aset tanah kita. Betul. Tengok di Palestin orang dulu berebut, terbunuh orang kerana nak tanah. Nak tanah seluas yang dia orang tuntut. Bunuh orang, bakar rumah dan sebagainya. Bom, runtuh, bunuh. Jadi kita taklah sampai begitu. Kita beli saham di stock market, cara terbuka. Mengguna siapa? Mengguna merchant bank yang British punya, bukan orang lain. Dan kita guna duit daripada bank mereka. Sebut saluran yang betul lah ni. Kita ikut peraturan. Kita ikut peraturan. Dan mana yang kita tak berjaya, tak berjaya lah. Yang kita berjaya lah. Macam tin. Tin tak ada banyak tin di tempat-tempat lain, cuma di Malaysia. Betul. Jadi kita pun ambil London Tin Company yang milik semua syarikat-syarikat tin yang ada di Malaysia ni. Orang Malaysia pun tak tahu yang saya ambil alih semua ni. Tapi kita ambil kerana harga saham pun murah pada ketika itu dan dapat keuntungan lebih. Tetapi Tun Dr. Mahathir bagi syarikat ni kepada Syed Mokhtar. Saya niatnya nak bagi kepada amanah saham supaya dapat dimiliki oleh orang bawah yang lebih ramai. Tapi tak apalah, itu keputusan Dr. Mahathir masa dia Perdana Menteri. Tetapi tujuannya macam Saib Dhabi semua ni. Saya dulu ambil atas nama Pernas. Dan bila saya jadi menteri, saya pun pindah cepat-cepat Saib Dhabi ni supaya dimiliki oleh PNB. Jadi tak sempat bagi ke kawan-kawan. Tujuannya bukan nak bagi kepada kawan-kawan. Saya pun tak tidur malam semua ni buat usaha ni. Tak ada dapat 1 sen pun. Saya pergi ke London, pergi runding, bayar tiket sendiri. Bayar tiket sendiri, duduk hotel saya bayar sendiri. Tak ada pun claim 1 sen. Kenapa nak bagi ke orang pula? Ini tujuan saya nak bagi kepada amanah. Amanah saham saya buat untuk orang ramai di bawah PNB. Pendek kata kena ada semangat pengorbanan. Kata tak jadi semua ni, tak jadi. Jadi alhamdulillah kita ada semua syarikat-syarikat ini. Dan oleh kerana itu kita dapat menambahkan acreage ataupun keluasan tanah yang sudah dimaju, tanah yang belum dimaju. Kalau tidak, kerajaan tak ada aset. Tak ada aset. Tak ada aset ni bukan untuk kerajaan, untuk rakyat. Rakyat bawahan terutama sekali. Yang saya rasa kena difikir semula secara mendalam. Banyak lagi yang kita kena buat. Umpamanya saya cadang baru ni kepada
pengurusi baru Felda. Saya kata tak boleh nak urus Felda, nak betulkan soal keuangan dalam Felda yang kehilangan banyak duit. Saya kata kena buat reverse takeover. Dia kata macam mana? Saya kata umpamanya Felda banyak tanaman kelapa sawit dan sebagainya. Kita nak pergi upstream, downstream satu hal. Tapi saya kata bagilah kepada orang ramai menerusi amanah saham dan sebagainya, buat reverse takeover supaya lebih ramai orang memiliki Felda dan boleh kita modernisekan Felda dan sebagainya. Tidaklah seperti yang diasaskan oleh Tun Razak dulu, berpuluh-puluh tahun dulu. Sekarang boleh ubah, boleh buat cara baru, dan kita boleh bawa AI untuk nak potong buah dan sebagainya. Tak guna cara lama, nak cari orang Bangladesh dan sebagainya. Bangladesh pun 2 bulan dia cabut lagi ke tempat lain. Jadi pendek kata, banyak peluang yang kita boleh buat untuk menambahkan aset untuk rakyat kita, bukan untuk sesiapa. Dan juga banyak pengorbanan dan keringat yang dilakukan oleh kuli sendiri dalam memastikan kepentingan rakyat tu terjaga. Sebab ini kebetulan aset adalah memang di tanah kita, sumber kita, dan harus dimanfaatkan untuk kebaikan, insya-Allah. Kita akan sambung episod seterusnya bersama Kuli. Banyak lagi jawapan-jawapan yang akan dikongsikan pada episod kedua, insya-Allah. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.